Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sekali lagi, dan juga salam sejahtera kepada tuan-tuan. Baik, saya nak menyambung semula kita punya perbincangan berkaitan dengan perjalanan umrah. Jadi saya pasti tuan-tuan tu pun tak sabar nak dengar kan apa yang berlaku lepas tu. Okey, baik. Kalau video yang lalu kita dah bincangkan berkaitan dengan apa yang akan berlaku sebelum tuan-tuan terbang, apa yang perlu buat dan sebagainya. Banyak lagi sebenarnya detail kan. Itu macam 1 jam tak cukup. Tapi kita cerita kurang-kurang lebih ajalah. Ya, kurang-kurang lebih aja. Mudah-mudahan siapa yang dengar ni dapat maklumat awal. Oh, macam ni umrah kan, perjalanan dan sebagainya. Okey, hari tu dah sampai boarding, dah terbang apa semua. Okey, baik. Untuk saya hari tu, kita punya penerbangan adalah menuju ke Jeddah. Namun stop over 1 jam di Maldives. Kan? Dia tak terbang terus Kuala Lumpur Jeddah. Kalau terbang direct itu macam 8 jam setengah, 9 jam dah sampai dah. Tapi ni tidak, ada terbang lentang dulu ke Maldives. Maldives barulah dia naik pergi Jeddah kan. Jadi depend lah pada pendengar tuan-tuan. Okay, saya ceritalah penerbangan saya lah kan, yang mana stop over ni. So terbang hari tu dalam 7.30, tapi bukan 7.30 pun, dalam ke 8 sebab dia delay sikit. Gamaknya dia pergi isi minyak kot kan. Lepas tu dah naik kapal terbang, dia terbang lah, dah terbang apa semua. Lepas setengah jam terbang, makan. Lepas makan, tidur kan. Belum sempat tidur pun, saya tak sempat tidur. Tak tahu 5 jam aja dah sampai Malé di Maldives. Sampai pun malam. Kurang lebih sampai di Maldives tu dalam jam 11 malam gitu, waktu sana lah kot. Landing di Maldives. Dah landing di Maldives. Saya perasan juga daripada Kuala Lumpur tu dia punya penumpang agak kurang sebab banyak seat kosong. Rupanya dia ambil penumpang daripada Maldives tu naik. Jadi tuan-tuan diminta untuk tidak duduk di tempat yang bukan tempat tuan-tuan. Itu je. Mungkinlah kalau tuan-tuan duduk pun nanti pindah balik tempat yang betul. Tapi kalau boleh janganlah, jangan. Kalau tidak pening tuan-tuan nanti. Ya, macam saya punya seat dia 52C. Bila dah terbang comel tu, saya tengok tepi tingkap sana clear kan. Saya pun pergi lah tepi tingkap. Duduk tepi tingkap tengok kan. Tapi bila dah ada announcement, kita akan ada boarding passenger baru dekat Maldives, maka minta kembali ke seat asal. Kita pun patah balik seat lama apa semua. Dia duduk, lepas tu seorang dia masuk kan. Di Malay ramai masuk sebab ramai Muslim yang nak pergi umrah kan, pergi ke Jeddah. Jadi diorang pun boarding lah, dia boarding ramai apa masuk dan semua. Makin lama makin penuh dah dengan pak-pak Arab, negro apa semua masuk. Kemudian kurang lebih sejam apa semua terbang balik kan. Kapal terbang pun terbang menuju ke Jeddah. Daripada Maldives ke Jeddah 5 jam juga. Tadi Kuala Lumpur Maldives 5 jam, Maldives ke Jeddah pun 5 jam kurang lebih lah ya. Bila terbang macam biasa, lepas sejam makan malam pula. Lepas makan malam apa semua, dia hidang teh panas, tidur. Dia bagi kit kan, dia bagi kit. Kit tu yang untuk tutup mata tu kan. Yang gelap-gelap tu. Dia bagi kit mata dengan sanitize punya kit kan, sanitize untuk hand sanitizer untuk tangan dan sebagainya. Dia bagi jugalah free oleh airlines ya. Kemudian sebelum sampai ke Jeddah, dia akan buka lampu apa semua. Dia akan lalu miqat Qarnul Manazil. Bagi yang masuk Mekah dahulu, tapi bukan jemaah Andalusia lah, jemaah-jemaah lain, dia kena berniat ihram kat situ lah. Sebab saya nampak ada juga 4-5 orang Malaysia kita, tapi bukan jemaah Andalusia. Dia dah siap pakai ihram di KLA lagi. Mungkin dia masuk Mekah direct lah kot daripada Jeddah. Tapi macam kita tak niat di tu, jangan ada dia pula yang niat ihram kan. Dengar je tak apa kan. 30 minutes from now we will cross the miqat border. Gitulah ayat kurang lebih. Siapa yang nak niat, pasang niat terus. Okey, baik. So kita jemaah Andalusia tak terlibat benda tu. Kita pun landing di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz Jeddah. Ni new airport international punya ni. Memang cantik. Dah landing apa semua. Okey, dah landing apa semua. Dia dah buka pintu. Keluar, faham, seorang keluar apa semua. Yang paling awal keluar ke depan apa semua,
kan, dia akan lead lah kan. Kerana mutawif pun tak nak lead, sebab mutawif duduk belakang. Macam mana kan? Kalau mutawif business class tak ada masalah kan. Kalau mutawif business class kan, keluar awal lagi, kita dah boleh awal-awal lagi dah pacak depan tu. Tapi apakah daya, mutawif pun duduk kat ekor kan. Jadi jemaah yang keluar awal silalah dulu terus pergi. Bila keluar apa semua tengok kan, collect baggage apa semua gitu, maksudnya collect bagasi lah, keluar apa semua. Sebelum kita nak ambil bagasi, sebelum naik train, ada new train dekat International Airport, nanti boleh rujuk saja saya punya video, ada berkaitan dengan train. Sebelum tu lagi akan diperiksa, kita ni akan ditahan oleh KKM Saudi kan, Kementerian Kesihatan Saudi lah kan. Gitu. Dia nak tengok apa? Dia nak tengok ni tadi. Kan, benda ni tadi. Masing-masing pun standby lah. Benda ni tadi buka. Dia nak tengok apa? Dia nak tengok kita punya PCR. Jadi buka ke bahagian PCR. Bila kita ni result negatif ataupun dia tulis itu not detected. Bila not detected dia terus bagi stiker tu. Ni stiker ni. Ya. Atau kan salah, bermakna clear. Kan salah maksudnya clear. Dia tampal stiker tu, jalan. Majoriti jemaah kita memang not detected lah. Kalau detected, awal Malaysia lagi tak boleh terobang lah kan. Gitu yang turun ni memang semua not detected saja je lah kan, dia nak pastikan ya. Jadi kita pun dah dapat stiker ni, jemaah pun terus menuju ke train. Naiklah train dia, naik train, laju, lepas tu keluar train terus menuju ke immigration Saudi pula lah kan. Dia akan minta kita punya pasport, PCR tadi ni, dia nak tengok ni hijau, dia nak tengok apa nama stiker solah tadi ni, pasport. Okay, cap jari macam biasa, kanan je 4, dia detect 4 apa semua keras kan. Ada tempat mungkin sampai 10 kan, tapi kita macam saya tu kena 4 je, kanan je ya, kanan je. Kemudian ada scan cap jari apa semua clear, dia pun chop kita punya pasport dan terus keluar. Dia bagi satu receipt. Kemudian nanti sebelum keluar ada police check, dia akan ambil receipt tu, bermakna clear, baru keluar. Dah keluar daripada immigration, ambil bagasi. Dah ambil bagasi tu dah keluar tu, bumbang dia keluar, ambil troli. Ni free je, tak kena bayar. Kalau nak ambil porter punya perkhidmatan yang pakai baju warna kelabu, ada tulisan hijau-hijau tu, itu tanggungjawab sendiri ya. Dia minta sampai 50-60 tu bayar je lah. Tapi nasihat saya tak payahlah kan, tak payah porter-porter, kita pun boleh tolak sendiri kan. Melainkan tuan-tuan memang banyak benar bagnya, nak pakai porter, pakailah itu ya. Dalam 50-60 rial lah kurang lebih ya. Ikutkan dalam 10 rial aja, biasalah kan porter Saudi. Kita boleh ambil troli tu sendiri, free, percuma je. Ambil kita punya bag, letak dalam troli. Itu kita pun tolak. Okay, tolak bergrup lah. Ada sebelum kita keluar ke bas tu pula, ada keluar lagi, ada custom dia pula, dia check. Tengok bag kita ni, ada jemaah dia suruh pergi scan, ada jemaah lepas. Saya pun tak faham dia punya klasifikasi bag mana dari di sudut mata dia. Nampak itu kena scan, yang tu kena terus, yang tu belum scan, tu kena terus. Siapa yang terus, beres lah, tak payah banyak kerja. Tapi kalau kena scan, memang nak kena mengangkat bag, nak kena scan pula kan. Jadi jangan bawa benda-benda pelik lah. Contohnya macam receiver kan, kita ada mutawif kita yang bawa bag penuh receiver. Memanglah untuk jemaah pakai. Jemaah mutawif dia pakai mikrofon gitu, transmitter. Jemaah dia pakai receiver, dia dengar je apa mutawif cakap. Alat tu kalau satu kelompok begitu dalam bag, dia rampas. Nak dapat balik kena bayar pula nilai rampasan 40,000 rial. Parok kan. Jadi berhati-hatilah untuk para mutawif dan juga tu leader di luar sana. Kalau nak bawa juga boleh, buat macam kawan-kawan saya bawa ni, dia asingkan siap-siap dah kan. Dekat airport Kala Air lagi, kita akan pakai alat ni nanti tuan-tuan. Nah, pegang seorang satu, tak ada masalah. Seorang satu okey lagi. Tapi bila nampak sekelompok gitu satu bag, dia rampas. So berhati-hatilah ya, berhati-hati. Kemudian selepas scan custom apa semua, kita pun keluar. Kita keluar kanan kiri dan nampak dah aquarium besar. Ni airport baru ni. Nampak aquarium dengan ikan jerung ada dalam tu, ikan pari ada dalam tu. Memang cantik, ada pusing-pusing. Macam akuria kat sisi kita tuan-tuan. Cantik. Daripada atas sampai ke bawah tu. Kan?
berapa ribu gallon air apa semua dah dipakai ikan dalam tu apa semua. Tu memang satu pemandangan yang agak extraordinary. Ada pula benda tu dalam airport pula kan. Oh dahsyat. Kita kalau tengok tu pergi kat Korea, kat Malaysia kan, kat Korea. Ini dalam airport ada benda tu, kira hebat tu, kira hebat. Dah tengok apa semua jangan galik sangat sebab kita bas menunggu kan, ambil gambar sikit sudah. Lepas tu tapi kalau tak ambil gambar sekarang, nanti bila balik tak jumpa dah aquarium tu. Kan, bila balik aquarium tak jumpa dah. Pastikan siapa nak ambil gambar, ambil tu gambar. Kan? Sebab nanti balik tak jumpa dah aquarium tu. Masa datang je ada. Masa balik tak ada. Jadi siapa nak ambil gambar, ambil lah gambar. Tapi jangan lama sangat, setengah jam masa tu. Ambil gambar 5 minit sudah lah. Kan, lepas tu turun lift, turun, belok kanan menuju ke parking bas kan, gitu. Jadi welcome to Jeddah adalah signboard gitu. Aquarium nampak belah kiri, terus tu menuju ke bas masing-masing. Bas Andalusia dah menunggu dah, bas 1, bas 2, bas 3 gitulah, ikutlah bas masing-masing. Pack betul, hand carry tak tertinggal, beg bagasi besar semua ada. Beg bagasi pula kita punya, bukan orang lain punya kan. Di sedap main tarik je, kita ikat rebel merah, dia pun ikat rebel merah, kita pun tak perasan. Tengok betul lah nama tu letak rebel banyak sikit ke, ataupun letaklah tinggi-tinggi nama, gambar kalau boleh kan, dan sebagainya, nama penuh, alamat apa semua tu dekat beg apa semua, supaya pastikan beg kita tu sahih. Dah masuk semua loading dalam bas. Wah, masuk. Jemaah pun dah tenang, ambil seat masing-masing. Dan saya nasihatkan jangan ambil 2 seat belakang driver lah kan. 2 seat belakang driver tu untuk mutawif punya pengurusan kan. Jadi terpaksa lah pindah belakang pula jemaah kita. Jadi minta maaf banyak lah hajah-hajah kalian. 2 seat belakang driver tu tolong clear kan. Itu untuk mutawif punya duduk. Untuk kita ni, kadang mutawif datang lewat, sebab saya kata tadi dia duduk kat ekor kan. Dia keluar lewat, tontonnya keluar awal. Pastikan duduk di seat yang kedua dan ke belakang. Kan, nanti pegawai Andalus saja tu. Pegawai Andalus kita akan bantu yang duduk dekat Mekah, dekat Jeddah, akan bantu. Okey, sini bas tuan, sini bas 1, sini bas 2, sini bas 3, sini bas 4, gitulah ya. Kemudian dah selesai apa semua, dah duduk dalam bas masing-masing, dah tenang. Kalau ada datang kan, kalau ada datang telco datang bawa dia minta pasport tuan, minta pasport, jangan bagi kan, jangan bagi. Sebab urusan telco untuk SIM card, untuk hidupkan aplikasi Tawakkalna dengan Itmarna, itu nanti di Hotel Madinah kita kena buat. Kalau buat di Jeddah, pukul berapa nak bergerak tuan-tuan kan, mau sampai Jeddah, sampai Madinah nanti tengah hari, petang kan. Jadi buat semua tu di Madinah nanti, bukan itu. Sebab tuan-tuan tak perlukan apps itu on the way perjalanan tu, tak perlu. Daripada Jeddah naik bas menuju ke hotel di Madinah, tidak memerlukan apps ini, tak diperlukan lagi penggunaannya. Jadi tak payah kalang kabut. Kalau ada orang minta pasport, jangan bagi kan, tanya dulu pada mutawif apa semua, ni orang ni siapa apa semua. Tapi SIM card tuan-tuan untuk mobilia apa semua minta Indonesia dah di assign dah. Ada kita punya wakil syarikat tu menanti kita dah di hotel di Madinah kita. Jadi tak payah tunggu lama-lama. Okay, ya. Jadi tu saya pesan kepada tuan-tuan tu. Sebab satu orang satu SIM card saja, nanti package entah mana-mana tuan-tuan ambil, cap jari tuan-tuan dah guna lah tu untuk satu SIM card, dan tak boleh ambil SIM card lain dah. Nanti payah nanti. Jadi pastikan ikut arahan mutawif dulu. Kan, jadi saya bagi penerangan dalam video ni supaya tuan-tuan alert. Siapa peminta jangan. Melainkan kalau mutawif minta pasport tuan-tuan, okey. Kan? Bermakna dia adalah nak simpan, nak collect apa semua kan, untuk pengurusan apa semua. Tapi kalau selain daripada mutawif, jangan bagi pasport tuan-tuan. Itu kena pesan yang dulu tu. Kemudian dah sampai dalam bas apa semua, tuan-tuan akan menempuh. Macam saya sampai pukul apa? Pukul 4.30 pagi kan. Dengan delay pula jadi sejam apa semua dekat KLIA. 4.30 pagi sampai pukul 5 nak subuh. So kita gerak dulu keluar daripada Jeddah, kita turun menuju ke Madinah. Ke Madinah dalam 5 ke 6 jam lagi ke hadapan. So kita akan berhenti sekejap untuk solat subuh. InsyaAllah kita akan berhenti sekejap satu NR mana. Solat subuh pula berjemaah apa semua. Lepas solat subuh kenalah sedap kan, kopi Arab ke teh O ke, dalam setengah jam lah berhenti subuh ni dengan minum-minum sekali. Lepas tu naik balik bas dan kita akan menuju ke Madinah Al-Munawwarah. On the way ke Madinah tu nanti mutawif akan ceritalah berkaitan dengan diri dia kan, pengenalan diri,
Kemudian cerita sikitlah kelebihan Jeddah kan, Madinah Al-Munawwarah, kisah Nabi, bla 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 bla, tazkirah dalam sikit. Lepas tu jemaah pun diberi masa untuk rehat lah kan. Al-maklumlah kepala masih lagi jet lag lagi, kapal terbang lagi, pening kepala kan. Jadi akan diberi masa untuk rehat, tidur apa semua. Sejam sebelum sampai Madinah nanti kita akan kejut. Dan kita kata kejut, insyaAllah kita akan berzikir lah beramai-ramai kan, untuk bagi intro kejut kan. Intro kejut yang kita bagi zikir, bagi selawat dan Nabi ya, insyaAllah. Kemudian sampai saja di Madinah Al-Munawwarah, tuan-tuan akan disambut oleh pegawai kan, pihak Andalusia akan sambut. Pegawai Andalusia akan sambut tuan-tuan. Makan pagi disediakan, makan pagi awal sampai, dengan sambutan bunga rosnya, dengan apa nama, air kan, air jusnya, kurmanya, macam-macam lah ikutlah sambutan. Kadang-kadang bertukar-tukar juga jenis sambutan, tapi dapat bunga ros, dapat pula air jus dan sebagainya. Memang warm welcoming kan untuk semua Malaysian pilgrims untuk umrah ni kan. Memang dia seronok lah kan. Hotel pun sambut dengan penuh ceria, sebab jemaah-jemaah negara lain belum masuk lagi, Malaysia yang terawal. Memang sambutan tu luar biasa kan, dia punya kemeriahan tu. Bila tu sampai apa semua, makan sarapan. Beg bagasi tuan-tuan akan diletakkan dalam satu floor. Contohnya macam bas saya, bas 1 akan diletakkan di tingkat 8, bas nombor 2 di tingkat 9, bas nombor 3 di tingkat 10. Jadi tuan-tuan hanya perlu ataupun ambil tahu beg hand carry masing-masing aja. Bagasi besar nanti ambil kemudian kat ni. Kad bilik kita akan agihkan dalam bas kan. Bila dah jumpa pegawai tu, saya akan agihkan dulu kad paham-paham berbagai, sebutkan nama, dan kita akan masukkan secara nama tadi tu dalam WhatsApp lah, untuk tahu siapa partner sebagainya. Kad ada 2 keping, seorang pegang 1 tak ada masalah ya. Bilik seorang berdua lah sekarang ni ya. Sekarang ni seorang bilik, seorang satu bilik berdua saja, tidak ada bilik bertiga, bilik berempat. Jadi kad seorang boleh pegang 1 ya. Kemudian makan sarapan, dah habis sarapan apa semua, nombor bilik pun dah tahu, kad pun dah dapat. Tariklah beg bagasi tuan-tuan di floor masing-masing menuju ke bilik dan boleh berehat. Satu hari ni tak ada apa-apa aktiviti oleh pihak Andalusia, melainkan kalau ada, dia akan maklumkan kepada mutawif. Mutawif akan maklumkan kepada semua para jemaah. Okay? Jadi apa yang perlu jemaah lakukan adalah bila dah rehat apa semua, dalam masa rehat datang ke tingkat M, dia makan untuk aktifkan SIM card masing-masing. SIM card kena belilah. Itu tidak ada tanggungan oleh pihak Andalusia ataupun pihak travel, itu sendiri punya, sendirian berhad ya. Jadi kurang lebih package yang ada itu membeli ambil 4 GB internet dalam 40 rial. 40 rial 4 GB internet. Bolehlah sampai 12 hari. Tapi kalau rajin buka YouTube, rajin buka Facebook, 4 GB sehari tak cukup kan. Ada lagi package yang lain Mobili juga, iaitu berapa? 12 GB 15 GB. Dia bagi harga 92 rial. 15 GB 92 rial. Tapi ada satu lagi yang bagus, kalau tuan-tuan rajin, tapi ini bukan Mobili lah, ini STC punya. Dia bagi 150 rial sahaja, tapi dengan 50 GB internet. Tapi itu kena panjat STC punya syarikat. Nanti boleh maklum lah pada mutawif. Kalau tak nak ambil Mobili, ambil STC pun bagus, tapi wakil STC tak datang ke hotel. Tuan-tuan kena pergi panjat dia punya ni lah, dia punya pejabat ataupun dia punya telco dekat. Kalau macam Raudah Royal Inn tu, tuan-tuan keluar pintu belah kiri ada Hilton, seberang jalan Hilton sana tu. Tu ada syarikat Mobili ujung sana, ada STC belah tengah sikit. Itu boleh bagi panjat sendiri. 50 GB 150 memang berbaloi lah, memang berbaloi. Tadi 92 GB pun dapat 15. Ni kalau 50 ni memang cantik lah kan, memang cantik. Tu kalau yang siapa yang memang kaki YouTube apa semua, selalu rajin upload, buat live Facebook, habis tuan GB kan. Jadi boleh beli yang 50 GB tadi tu lah, 150 rial untuk STC punya operator ya. Baik, kalau dah selesai apa semua tu, nanti tuan-tuan belajar lah kan macam mana cara nak ambil raudah di Madinah kan. Raudah untuk lelaki, raudah untuk perempuan, nak ziarah makam Nabi, macam mana belajar dia punya cara nak ambil tu dengan video saya. Nanti saya akan bagi link kan untuk tuan-tuan
cara nak tahu macam mana, saya akan tinggalkan link tu dekat description di bawah nanti ni. Tuan-tuan boleh tengok video tu, cara nak ambil. Dia sama je. Baik, dia ada 5 tuan-tuan lah. Dia ada 5 dengan, dia gini, ada 2 apps. Okay, ada 2 apps. Satu Iktamarna, satu Tawakkalna. Tawakkalna dia berfungsi macam MySejahtera kita kat Malaysia lah, ya. Nak masuk mana-mana premis kena pakai Tawakkalna. Bila tuan-tuan buka Tawakkalna tu, dia akan keluar muka tuan-tuan. Lepas tu dia ada keluar hijau. Bermakna tunjuk jauh, polis hijau, jalan masuk masjid. Masjid Nabawi kena pakai, kedai-kedai luar kena pakai, itu je. Dan Masjidil Haram dia tak pakai Tawakkalna sangat, dia pakai Iktamarna. Okay, baik. App yang kedua adalah Iktamarna. Iktamarna ni adalah apps untuk mohon permit. Tapi dia link, salah satu dia link antara dua ni. Jadi Tawakkalna, apa yang tuan-tuan apply di Iktamarna akan muncul di Tawakkalna. Kita faham Tawakkalna ni macam MySejahtera, Iktamarna ni adalah permit. Apa saja permit tuan-tuan mohon dekat Iktamarna akan keluar di Tawakkalna. Gitu je. Jadi senang. Iktamarna ni pula untuk mohon permit ada 5. Iaitu untuk mohon permit solat di Raudah, ni Raudah Madinah lelaki, Raudah Madinah perempuan, solat di Masjidil Haram di Mekah, umrah dan juga ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya ulang balik. Dia ada, saya ikut rutan lah tuan-tuan bagi nampak kan. Yang pertama ada untuk umrah, yang kedua solat di Masjidil Haram, yang ketiga Raudah bagi lelaki, Raudah bagi perempuan dengan makam Nabi. Itu urutan yang betul, ya. Umrah, solat di Masjidil Haram, Raudah bagi lelaki, Raudah bagi perempuan dan ziarah makam Nabi di Madinah. So ada 5, ya. So oleh kerana tuan-tuan berada di Madinah, boleh mohon ziarah makam Nabi tadi di bawah sekali tu kan. Boleh mohon untuk Raudah lelaki atau perempuan. Boleh apa nama? Itu je 2 kan. Raudah dan juga makam Nabi. Kalau di Masjidil Haram ada 3. Solat di Masjidil Haram, umrah dengan apa tadi? Satu lagi. Umrah, solat di Masjidil Haram, lupa pula. Ulang-ulang banyak kali lupa pula. Umrah, solat di Masjidil Haram. Betul lah 2 ni. Umrah, solat di Masjidil Haram. Kalau di mana 3. Raudah laki, Raudah perempuan dengan makam Nabi. Astaghfirullahaladzim. Jenuh nak ingatnya. Tapi itulah dia dalam Iktamarna tu. Saya ulang balik. Dalam apps Iktamarna ada 5. Untuk urusan di Mekah, ada umrah dengan permit nak masuk Masjidil Haram, masjid nak solat. Kalau di Madinah ada 3. Permit nak masuk Raudah laki, Raudah perempuan dengan makam Nabi. Nak solat di Masjid Nabawi tak perlu permit. Tu pula kelebihan di Masjid Nabawi, tak perlu permit. Masuklah solat itu, tak payah tunjuk-tunjuk kan. Okay, baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan akan diajarlah oleh mutawif kan, bagaimana cara nak mohon permit Raudah, macam mana nak mohon permit untuk ziarah makam dan sebagainya. Tapi bila tu tengoklah saya punya video, nanti saya letakkan link di bawah ni. Okay, baik. Hari itu dah free. Tuan-tuan punya urusan untuk beli SIM card, pasang Tawakkalna, Iktamarna ni mau sampai asar tuan-tuan kan. Kalau sampai tu pukul 10 pagi, sampai pagi, kadang-kadang Zuhur sampai terlepas Zuhur nak sembahyang kat Masjid Nabawi. Sebab apa? Sebab tuan-tuan tak ada Tawakkalna lagi. Nak masuk kita masjid nak tunjuk Tawakkalna. Tak ada Tawakkalna macam nak pergi masjid, tak boleh masuk pun. Jadi memang kena settlekan SIM card tu dulu kan. Memang kena settlekan SIM card dulu. Barangkali sampai Zuhur pun terlepas. Mungkin asar boleh lah kot. Kalau SIM card tuan-tuan dah aktif, Tawakkalna dah hijau, Iktamarna pun dah ada, tunjuk je polis Tawakkalna, asar dah boleh pergi masjid. Dan setengah jam sebelum azan dah boleh pergi masjid dah. Tapi kalau Zuhur takut tak sempat. Ni cerita je ni. Kalau tuan-tuan sempat lah. Kalau tak sempat, uruskan SIM card dulu, jangan kabut ya. Jangan kabut. Kemudian sebelah petang malam free and easy, tuan-tuan pergilah masjid apa semua. Jadi akan ada insya-Allah esok malamnya pula, ialah sebelah malam masuk ke Raudah beramai-ramai dengan Iktamarna Business Andalusia. Okay, kena faham Tuan-tuan apply dalam SIM card dalam handphone tu, itu adalah Iktamarna individu, Tawakkalna individu.
Bagi pihak Andalusia ni, dia ada muasasah yang uruskan kita semua ni. Dia ada yang namanya Iktamarna Business. Dengan Iktamarna Business ni, dia boleh applykan untuk semua orang. Satu masa, semua sekali jemaah boleh masuk ke dalam raudah. Satu masa boleh masuk pergi buat umrah. Gitu. Jadi tak terikat dengan tuan-tuan punya Iktamarna individu. Faham kan? Okay, baik. Jadi bila dah selesai Iktamarna Business Andalusia punya apa semua, ataupun dapatkan info awal daripada Mutawif apa semua, tuan-tuan yang mana masa pasal lapang tu, sebelum ataupun selepas Iktamarna Business itu di aplikasi, tuan-tuan boleh apply masuk raudah sendiri. Boleh pergi makam Nabi sendiri. Apply aja dekat handphone tu. Dia akan apply contoh. Saya bagi contoh. Contoh nak masuk ke raudah bagi lelaki. Klik kat Iktamarna, buka. Betul, tekan itu raudah for men. Klik. Bila klik, ada nama. Klik nama. Lepas klik nama, ada masa. Boleh pilih. Pilih hari dulu. Ada keluar kalender, pilih hari. Hari apa dia nak pergi. Klik hari yang boleh. Dah klik hari yang boleh, pilih pula masa. Kan dia bagi masa dalam jarak 10 minit je. 8, 10, 9, 8, 20, 8, 30. Ada 10 minit aja. Pilihlah masa apa semua yang sesuai. Tapi pastikan tidak clash dengan Iktamarna Business Andalusia dan tidak clash dengan aktiviti-aktiviti Andalusia yang lain lah. Ya. Pilih apa semua. Dah kemudian masuk pintu Babu Salam, klik. Kemudian klik obligation, issuing permit. Keluar terus permit tuan-tuan. Dekat Iktamarna, permit tu pun ada dekat tawakalnya tuan-tuan. Lagi tu je mudah. Kan? Nampak gambaran dah. Oh, nampak semangat tu nak pergi tu. Kan nampak gambaran dah. Okey, itu mudah je. Secara kasar saya boleh imagine dah. Tuan-tuan pun dah boleh imagine dah macam mana nak buat. Okey. Kemudian dah dapat issue permit, pergilah kan. Dalam setengah jam sebelum sampai permit tu, kena tunggu di depan pintu masuk. Jadi pintu masuk pun kena tahu kan, belah laki belah mana, perempuan belah mana dan sebagainya. Jadi nanti Mutawif akan tunjuklah, ataupun tuan-tuan boleh tunjuk, boleh rujuk saja punya video-video yang saya bagi, di manakah pintu masuk entrance untuk masuk raudah laki lain, untuk masuk ke makam Nabi lain, untuk raudah perempuan pula lain pintu masuk dia. Ada 3 pintu masuk yang berbeza. Sekasarnya nak masuk pintu raudah, masuk pintu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masuk pintu untuk makam Nabi, ziarah Nabi, masuk daripada Babu Salam, pintu nombor 1 Masjid Nabawi. Untuk perempuan dia kena masuk pintu di sebelah Baqi' sana kan. Kan pintu sebelah Baqi'. Jadi itulah kurang lebih hari pertama. Sampailah malam petang. Malam pun tak ada apa-apa aktiviti. Tuan-tuan boleh apply dekat Iktamarna, dapat nanti SIM card, boleh apply di Iktamarna sendiri. Pergilah ke raudah sendiri ke, pergi makan Nabi sendiri ke, ziarah Nabi awal dulu apa semua. Kan sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan di Masjid Nabawi. Tuan-tuan kena meraih 1000 pahala. Kita dah tunggu lama tuan-tuan dah tunggu lama nak pergi umrah apa semua ni. Jangan sembahyang kat bilik aja. Sembahyang ajalah kat masjid, 1000 pahala tuan-tuan dapat insya-Allah. Jadi inilah dia. Hari pertama berlalu. Kalau baca saya itu 30 hari bulan, yang ni saya ceritakan 31 hari bulan apa yang berlaku. Gitu kan. Jadi ni hari yang pertama sampai Madinah. InsyaAllah kesempatan akan datang kita akan buat pula satu video penerangan hari yang kedua di Madinah, apa pula yang akan berlaku insyaAllah. Baik, stay tune. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.